وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT pada malam ini. Setelah lama kita tidak bersama, malam ini kita ditakdirkan untuk bersama dalam majlis yang moga-moga majlis ini menjadi asbab saya dan muslimin muslimat semua mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Semuanya segala puji bagi Allah SWT. Tak kira lah pujian-pujian itu antara manusia sama manusia atau manusia memuji Rabb dia sendiri atau Allah, yakni Qadim sendiri puji hadis atau hadis puji hadis yang kita belajar kan. Semua pujian-pujian ini kembali kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana Allah SWT lah yang cipta semua. Kalau tak ada semua ni, tak ada puji-pujian kita boleh puji. Mana segala puji-pujian yang berlaku dalam kehidupan kita atau kita tahu atau tidak tahu, sama ada malaikat yang kita bertasbih kepada Allah SWT atau apa segala pujian yang ada di alam ini, semuanya kembali kepada Allah. Dan kita syukur lagi dan lagi kepada Allah SWT kerana Allah milik kita berada dalam agamanya yang akan menjadi asbab kita mendapat pengampunan dan kasih sayang daripada Allah. Moga-moga Allah SWT terima segala amalan-amalan kita dan Allah SWT selamatkan kita daripada azab. Seluruh kehidupan kita ini sebenarnya sangat sementara di dunia ini dan kita akan kembali kepada Allah bila-bila masa saja. Dalam Covid ni dah beberapa bulan, beberapa ramai dah telah pergi yang sakit, tapi Alhamdulillah kita Allah selamatkan lagi. Moga-moga Allah selamatkan kita lah. Lebih-lebih lagi keselamatan agama kita, iman. Jadi pada malam ini sebenarnya kita dah lama dah tidak bersama. Sebelum KP bulan 3 kan, bulan 2, 3 itulah, dah hampir ke lebih pada 6 bulan kan. Jadi saya dalam WhatsApp dengan Tuan Fendi kita dengan Tuan Pengurusi, saya sebenarnya telefon saya tu ada problem sikit. Jadi tu tak boleh nak dialog banyak. Saya hantar gambar je, dia boleh hantar tu tak bawah tu. Call tak boleh, dua tak boleh. Jadi kebenaran nak bincangkan sebenarnya tajuk. Dulu saya masih ingat bagaimana pengajian saya mula-mula di sini, saya ceritakan bagaimana tentang penjenihan sirah kan. Dulu kita banyak cerita tentang sirah-sirah yang telah diselewengkan, bagaimana untuk nak mengenali. Jadi saya minta pendapat tuan-tuan lah ataupun ahli jatuh kuasa surau, kalau kita guna kitab, saya ada suruhkan 2 kitab lah. Satu kitab Al-Bukhari, iaitu kitab Al-Wahyi, tentang bagaimana wahyu diturunkan. Yang satu lagi kitab tentang riwayat dan dirayah, bagaimana untuk nak menilai suatu riwayat itu benar atau palsu. Jadi cuma kalau ahli tuan kuasa dan tuan-tuan muslimat setuju, saya nak cadangkan kitab Al-Wahyi ini. Kenapa? Sebagai pengenalan saya nak ceritakan kenapa Imam Bukhari memilih kitab dia dimulakan dengan Kitabul Wahyi. Kerana apa? Kerana apabila kita mengetahui bagaimana wahyu itu diturunkan, maka kita boleh mengenali rujukan kepada agama kita ini. Bagaimana wahyu ini diturunkan kepada manusia melalui malaikat daripada Allah SWT. Betapa penting kita mengetahui ini, kerana daripada sinilah apabila kita mengetahui dan memahami betapa besarnya agama kita ini lalu wahyu. Kenapa? Kerana tidak boleh diselewengkan. Mustahil manusia boleh selewengkan. Kalau kita ketahui bagaimana ajaran-ajaran yang mengaku Islam, tetapi mereka tidak datang ke sumber, mereka memperakui bahawa mereka dapat ilmu daripada Allah, mimpi daripada Nabi, apa segala kepahaman-kepahaman yang mereka bawa kepada masyarakat atau kitab-kitab yang mereka karang, terpesong daripada disiplin bagaimana Allah menurunkan wahyu.
Seperti mana kita maklumnya, agama ini yang kita anuti ini ialah agama daripada Allah SWT, yang diredai oleh Allah SWT, hanya Islam. Maka Allah SWT yang maha perkasa ini, yang mencipta 7 petala langit dan bumi ini, menyampaikan kalamnya, iaitu wahyu ini, kepada siapa? Melalui Jibril, iaitu malaikat. Melalui malaikat. Dan malaikat inilah yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana penurunannya, yang ini kita jarang tahu. Kita tengok kisah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dekat Gua Hira, kan? Gitu kita tahu bagaimana sebenarnya kekuatan. Sehingga Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, laula anzalna hadzal Quran ala jabalin, kan? Bagaimana Allah SWT bagi tahu dalam Quran ini, kalaulah ditunjukkan Al-Quran ni kepada bukit, lausalahu, di sini dia kata khasyian mutasaddian min khasyatillah. Mana kalau ditunjukkan kepada jabal, bukit, gunung, maka pasti tunduk itu apa? Khasyian mutasaddian, tunduk dan hancur min khasyatillah, kerana apa? Takutnya gunung itu kepada Allah SWT. Menunjukkan beratnya wahyu ni. Bukan satu perkara-perkara yang orang boleh claim, oh dia dapat wahyu daripada Allah SWT. Bukan. Sebab itulah dia punya Allah SWT atur ni, kalamnya diberi kepada siapa untuk sampai kepada Nabi? Kepada malaikat. Malaikat sih kita pun maklum bagaimana malaikat Jibril AS ni, dia nawatu sayap. Satu sayap dia tutup ufuk barat, tutup besar. Nawatu macam mana? Bayangkan besarnya. Dan untuk nampak wahyu kepada Nabi tu, Jibril datang kepada Nabi tu diiring oleh malaikat-malaikat lain. Kalau Israfil sekali bagaimana tuan-tuan tengok? Kita bagaimana keadaan yang sifat yang Allah jadikan kepada mereka besarnya. Bayangkan Israfil kalau dia tiup sangkakala tu hancur semua ni. Bayangkan kekuatan. Wahyu nak sampai kepada manusia. Tapi kepada manusia ini pula yang diberi kepada Nabi, pilihan Allah SWT. Bukan sebarang-sebarang orang boleh terima, oh saya terima wahyu tak. Sebab tu Nabi-Nabi lain pun disampaikan oleh mereka. Tidak layak kita. Bayangkan kenapa Allah menceritakan ini. Kalau ditunjuk kepada gunung pun gunung kan hancur. Bagaimana dengan fizikal kita? Kita kalau jatuh atas gunung macam mana? Konsep fizikal. Kita kalau langgar gunung, ada pernah dengar orang langgar gunung, gunung hancur? Tak usah kata gunung lah, tepi gunung, batu gunung, menunjukkan lemah je kalau dari segi zahir. Jadi Al-Quran ini suatu benda yang besar. Sebab tu kalau kita belajar bagaimana kitab wahyu diturunkan, dan sebenarnya sebab tu di dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana kita boleh mengetahui proses ini, ialah melalui hadis Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi. Saya suka sikit kenapa saya suka nak pilih kitab ni. Satu lagi, kita akan mengetahui bagaimana perjalanan hadis, yang bagaimana Nabi sampaikan hadis. Wahyu ni seperti mana saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu, tapi tak apa, kita ulangi sedikit. Bagaimana wahyu yang dikatakan wahyu? Pertama, wahyu Al-Quran. Satu lagi, hadis Nabi. Kan kita dah dulu kita sesi jawab. Dua-dua ini, Al-Quran dan hadis Nabi, dua-dua wahyu. Tuan-tuan mesti ingat, mesti semat apa beza dia. Satu dipanggil apa? Wahyu matlu. Satu wahyu ghairil matlu. Wahyu matlu iaitu Al-Quran itu yang dibacakan di dalam sembahyang. Mudah dengar. Apa tu wahyu matlu? Yang dibacakan dalam sembahyang. Hadis wahyu ghairil matlu iaitu wahyu yang tidak dibacakan dalam sembahyang. Kan dalam sembahyang kita baca Fatihah, itu wahyu matlu. Lepas tu lepas habis Fatihah, tuan baca tak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsana? Tak ada. Ada? Tak ada. Tapi dia wahyu. Nanti kita akan belajar bagaimana wahyu yang diterima oleh Nabi, Rasul-Rasul melalui Jibril, dengan wahyu yang Allah beri pada Nabi dalam mimpi atau melalui ilham. Iaitu dalam kitab
ini, iaitu kitab kitab Al-Wahyi ini, menceritakan bagaimana proses tu yang Nabi menjawab soalan daripada sahabat yang bertanya. Sahabat ni dia selalu ingin tahu. Dan itulah bagusnya bila mereka bertanya, Nabi menjawab, dan itu menjadi jawapan kepada kita. Sampai bila? Menunjukkan bukti penjagaan ilmu wahyu ini. Kalau Al-Quran, mereka tidak musuh-musuh Islam tak boleh. Wahyu pun musuh Islam tak boleh. Apa ni hadis? Maknanya wahyu ghairil matlu pun, maknanya hadis pun mereka tak boleh. So ada disiplin dia. Daripada sini kita belajar. Contohnya, saya nak supaya perkenalkan sedikit bagaimana Al-Quran, tuan-tuan maklumlah bagaimana turun Al-Quran itu kepada Nabi melalui Jibril. Seperti mana yang dibawa oleh Jibril, begitulah ayat dia, tak berubah oleh satu huruf, tak berubah. Tapi hadis dia bentuk lain. Bentuk hadis, sebab kita boleh jumpa hadis macam-macam riwayat tapi maksud sama. Hadis sama ada Bukhari, Muslim ke, kan, tapi maksud sama. Kadang hampir-hampir sama. Perawi yang beza, dia panggil apa? Jalur. Dia punya jalur dia berbeza, tetapi maksud yang sama. Tetapi disiplin daripada sanad tu, sanad yang kuat, yang orang tak boleh nak celah. Maknanya musuh-musuh Islam cuba nak reka, kan, dia boleh tahu. Seperti mana ingat saya cerita yang lama dah bertahun dah, bagaimana dalam disiplin isnad, ansab dan i'rab, tiga dia akan fail kalau orang cuba nak reka. Tengok sanad dia, tengok nasab orang yang menyampaikan, atau i'rab bahasa hadis tu, kalam Nabi sendiri, dia akan fail. Dia ada disiplin dia. Jadi bagaimana hadis-hadis ini penyampaian dia? Kalau kita dengar dalam hadis, kita selalu mungkin sini ada baca hadis, kan, mungkin ada mungkin fadail ke, tak kira lah. Kalau kita tengok hadis-hadis yang disampaikan, contoh di sini satu hadis saya bawa sebagai pengenalan lah, bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh perawi hadis. Contoh di sini saya bacakan bagaimana kaedah. Kalau di dalam Bukhari, bagaimana tentang satu hadis yang dipetik oleh penulis kitab ini. Sikit kan. Dia rasa macam minyak dia dah itu serak. Contoh di sini bacakan hadis bagaimana sahabat bertanya kepada Nabi bagaimana tentang wahyu diturunkan. Ini sebagai pengenalan, saya beri sikit bagaimana penjagaan dia. Kita contohnya, Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha an Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana ya'tini misla salsalatil jaras ila akhir hadis lah. Saya nak turun sini bagaimana riwayat ini, iaitu Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, mana ini dalam jalur Bukhari, katanya Malik, iaitu Imam Malik, meriwayatkan kepada kami, diambilnya daripada Hisham bin Urwah, diambil daripada ayahnya Urwah, daripada Aisyah ummul mukminin, bahawa Al-Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Katanya, ya Rasulullah, bagaimanakah wahyu datang kepadamu? Rasulullah SAW menjawab, kadang-kadang ia datang kepadaku seperti gemercing locing. Itulah cara kedatangan wahyu yang paling berat bagiku. Saya baca sebahagian daripada seperti sebab apa? Saya nak ceritakan bagaimana aturan kita boleh kenal hadis tu, hadis yang kuat. Di sini kita jarang memperkatakan, sebab tu orang muda kata tentang hadis, dia cerita hadis daripada Nabi, hadis Nabi. Kita tak tahu bagaimana penjagaan hadis itu. Ini riwayat ini ialah diriwayatkan siapa? Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami,
katanya makna Malik ni menerangkan kepada kami di sini kaedah dia. Tengok dia kata seperti kata haddatsana Abdullah bin Yusuf. Kalau kita dengar haddatsana, apa bezanya? Ini kekuatan. Haddatsana ni maksudnya dia mendengar Abdullah bin Yusuf ni mereka kepada kami, maknanya perawi ni mendengar. Haddatsana ni maknanya apa? Gurunya menyampaikan kepada dia. Gurunya menyampaikan kepada kami. Haddatsana kepada kami, maknanya kita ramai, guru sendiri menyampaikan. Mana mereka dengar sendiri daripada guru. Qala, lepas tu dia kata yang menyampaikan qala akhbarana Malik. Kemudian dia bagi tahu oleh Imam Malik pula. Malik sini, Malik bin Anas ni Imam Malik lah. Jadi yang menjawab mula-mula ni Abdullah bin Yusuf ni, dia wafat pada tahun 218 Hijrah. Jadi meriwayatkan kepada Malik bin Anas, dia yang wafat pada tahun 179 Hijrah daripada Imam Malik. Maknanya Muhammad bin Yusuf ni menerima daripada Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijrah. Ini penting. Bila setiap perawi itu dia tahu bila wafat dia. Kemudian meriwayatkan kepada kami di atas sini, dia ambil daripada Hisham bin Urwah. Yang Hisham ni wafat pada tahun 145 Hijrah. Tengok, dia punya tahun tu dia ke atas kan, 140 Hijrah. Yang tadi perawi yang sampai kepada Imam Bukhari yang beritahu ni, dia wafat tahun 218 Hijrah. Jadi yang menyampaikan kepada Imam Bukhari ni ialah Abdullah bin Yusuf ni, dia dengar daripada Malik bin Anas, Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijrah. Nampak? Yang ada step-stepnya kan, nak sampai kepada yang diterima daripada siapa. Kemudian meriwayatkan kepada kami pula, Malik ni terima daripada siapa? Daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ni guru utama Imam Malik. Imam Malik sendiri kita tahu guru kepada Imam Syafi'i. Nampak tak kekuatan dia tu? Orang yang dipercayai faqih, alim, kuat ingatan, barak, menunjukkan kekuatan setiap perawi itu. Menunjukkan orang tak boleh nak celah pada dia kata. Ni orang dipercayai. Kemudian Hisham ni guru utama pada Imam Malik. Dan Hisham ni siapa? Hisham bin Urwah. Iaitu Urwah ni siapa pula? Urwah ni berayahnya Urwah. Maknanya Hisham bin Urwah ni dia anak kepada Urwah bin Zubair. Zubair ni siapa? Zubair bin Awam. 10 dijamin syurga. Mana kekuatan Urwah ni? Urwah ni dia selalu dia dapat daripada siapa? Daripada ayahnya Urwah. Daripada ayahnya Urwah, daripada Aisyah. Tadi kita kata Urwah bin Zubair ni dia dapat Hisham bin Urwah ni dia dapat daripada bapaknya Urwah bin Zubair bin Awam. Makna di sini Urwah ni anak siapa? Anak Asma binti Abu Bakar. Nampak tak kekuatan dia? Asma, adik-beradik kakaknya Aisyah. Mak bapak dia 10 jami syurga tu Zubair bin Awam. Tok dia Abu Bakar. Lelaki paling dikasihi Rasulullah. Nampak tak kekuatan hadis ni? Jadi macam mana nak celah? Tak boleh. Orang kata kekuatan dia punya setiap perawi-perawi tu. Jadi Urwah ni dapat daripada Aisyah Ummul Mukminin. Kenapa? Dia mak saudara dia. Urwah ni kalau Aisyah menyampaikan hadis kepada sahabat dalam sahabat tabi'in, Urwah ni dia boleh masuk dalam pegang kaki makcik dia. Anak saudara. Menunjukkan kesayangan. Dia memang menyampaikan kepada Aisyah. Aisyah siapa tak percaya pula Ummul Mukminin. Jadi hadis ini Ummul Mukminin sini Aisyah dia riwayatkan, dia dengar daripada, bukan dia dengar daripada apa, dia kata dia menceritakan bahawa Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah. Katanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu datang kepadamu? Okey, Aisyah cerita ni ialah cerita soalan Haris bin Hisham dia bertanya kepada Rasulullah. Siapakah Haris bin Hisham ni? Haris bin Hisham ni adik-beradik dengan Abu Jahal, sepupu pada Khalid bin Walid. Dia punya kaitan tak? Orang kedebel-kedebel lah dia. Maknanya kita sini kita boleh tahu banyak. Maknanya keluarga mereka ni keluarga kedebel. Abu Jahal kan,
Gedebek, ketua kafir Quraisy, gagah. Sepupu dia Khalid bin Walid tu yang gagah tu. Yang bertanya ni ialah sepupu Khalid bin Walid, adik-beradik dengan Abu Jahal. Nama dia siapa? Haris bin Hisham. Dia tanya Rasulullah. Dia masuk Islam selepas Fatah Makkah. Sebab Fatah Makkah dia masuk Islam. Boleh dengar? Okey, sahabat saya boleh faham Ini menunjukkan di sini apa yang saya nyatakan ialah kekuatan sanad tu daripada perawi-perawi. Mana orang tak boleh nak celah. Kalau mana cerita yang lain dia reka, dia beritahu ni kekuatan. Kalau adalah riwayat lain yang reka, perawi-perawi lain reka, dia fake. Tetap tak boleh. Jadi yang cerita ni siapa? Aisyah. Daripada dia dengar Haris bin Hisham ni bertanya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah tanya Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu datang kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadang-kadang ia datang kepadaku seperti gemercing. Itulah cara kedatangan wahyu yang paling berat bagiku. Jadi kedatangan wahyu selesai dalam ni sebab dia banyak ni nota ni. Sebab nota-nota bawah tu, nota itu. Jadi dalam keadaan aku telah ingat apa-apa disampaikannya, yakni malaikat sampaikan kepada Nabi. Kadang-kadang malaikat itu menjelma sebagai seorang lelaki, lalu dia bercakap-cakap denganku, dan aku pula mengingati apa yang diucapkannya. Aisyah bercerita, katanya sungguhnya aku pernah melihat baginda SAW ketika turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Sebaik saja selesai kedatangan wahyu itu, bercucuranlah peluh pada baginda SAW. Nak menceritakan bagaimana turunnya wahyu, keadaan turun. Di sini kita boleh faham apa? Bila Nabi cerita keadaan turun wahyu ini, bukan maknanya loceng yang Nabi kata kadang ia datang kepada aku seperti kemencing loceng, seolah-olah begitu. Bukanlah loceng, menunjukkan dahsyatnya. Waktu Nabi, bila malaikat datang, dekat Jibril datang kepada dia untuk menyampaikan wahyu tu, dahsyatnya bunyi, tapi didengar oleh Nabi je. Ini adalah dikata hijab yang diangkat hijab oleh Allah SWT kepada Nabi je untuk nak menerima wahyu ni. Mana sahabat-sahabat Nabi keliling tak dengar. Menunjukkan dahsyat yang dibawa oleh malaikat. Kenapa begitu dahsyat? Kerana didatang oleh malaikat yang 600 sayap. Dahsyat tak? Kemudian diiringi oleh malaikat-malaikat lain. Menunjukkan di sini wahyu ni tidak boleh diganggu oleh syaitan, kata iblis sekalipun. Bayangkan kalau malaikat Jibril bawa pun, satu malaikat Jibril bawa pun, iblis tak boleh dekat. Tapi diiringi oleh malaikat lain lagi, menunjukkan penjagaan terhadap wahyu tu nak sampai kepada Nabi Muhammad. Dan riwayat lain juga menyatakan bagaimana Rasulullah SAW apabila berada di atas unta, bila datang wahyu pada baginda, unta tu tak boleh nak berdiri, duduk berat. Dan satu waktu tu Zaid bin Harisah, paha Nabi ada atas kaki paha dia, kan? Dia kata beratnya waktu tu kalau Nabi tanggung tu nak patah kaki dia. Tempat letaknya bukan kata itu, letak paha Nabi ada atas dia, patah nak patah, berat ni. Ini bukan dahsyat. Tuan-tuan kena ingat kan, Zaid bin Harisah ni bukan orang lembik tau. Dia panglima perang Mu'tah. Kita kalau bayangkan sahabat, mungkin dia lembik tak. Ini orang mau pergi perang, bukan kita main bola atau main apa semua, tak. Ini perang tau, bukan main bola, bukan main rugby. Kita kata orang rugby dah. Ini perang ni, sedang perang. Dan bagaimana pula Aisyah beritahu dalam hadis ini, bagaimana kalau Rasulullah SAW menerima wahyu apabila dalam musim sejuk. Musim sejuk, kita sibuk dengan sejuk tutup ni. Bila ada Rasulullah terima wahyu, berpeluh, dahsyatnya nak menanggung. Sebab itu untuk menerima wahyu ni, Allah pilih insan yang bagaimana. Cuba kita bayangkan yang Zaid bin Harisah, yang Aisyah cerita ni waktu di Madinah. Sebab Aisyah bersama dengan Rasulullah hanya waktu di Madinah. Di Mekah memang kahwin di Mekah, tetapi Aisyah tidak bersama dengan Rasulullah waktu di Mekah, tapi bersama di Madinah pada tahun 2 Hijrah. Tuan-tuan bayangkan waktu pertama kali Rasulullah terima wahyu waktu di Gua Hira. Itu dah berapa, 13 tahun lebih, dah 15 tahun dah terima wahyu. Pun baca tu keadaan Nabi,
Bayangkan kali pertama Nabi terima wahyu, mula-mula Jibril datang. Tuan-tuan bayangkan macam mana tak datang. Lepas tu yang balik Zambilu selimutkan aku. Kita bayangkan kalau datang kat kita orang ternampak macam hantu, bayang-bayang hantu berbalik demam macam cerita hantu kat Limah tu dah. Ketak dia buat cerita. Itu dalam filem buat. Bayangkan keadaan Nabi menunjukkan beratnya nak menerima wahyu ni. Sebab benda yang datang daripada Allah Ta'ala, benda yang untuk menjadi pedoman kepada kehidupan manusia, benda ni menyelamatkan manusia daripada di dunia dan kehidupan di akhirat. Nanti kita akan bincangkan bagaimana di dalam ini, bagaimana Rasulullah keadaan dia terima wahyu tu, bagaimana kepahaman dia. Kita ni ulama-ulama ni pengarang kitab ni yang ambil daripada sini, bagaimana menceritakan daripada ulama-ulama yang menterjemahkan bagaimana keadaan Nabi datang, bagaimana Nabi boleh faham. Sebab benda berat tu. Tapi kau benda berat. Kalau kita ibarat ginilah, orang yang bijak ni, kita kata gini, seorang yang bijak, kalau kita nak ibaratkan manusia biasalah, ahli fikir, dia kata akan datang nanti akan berlaku sekian-sekian. Betul-betul hebat dia nampak. Sebenarnya ilmu dia, tapi kita betul hebatnya dia kan. Itu ilmu yang dimiliki. Kan kata-kata kadang-kadang kalau kita skop Malaysia ni, bagaimana Tun Abdul Razak kan, dia kata apa, yang dia buat rancangan Malaysia pertama kedua, dia buat Felda kan, kalau tidak orang Melayu ni sekian-sekian kan. Betul-betul dah rotua ni, bukan dia nampak dia apa berlaku kan, tapi dia boleh agak dia buat Felda untuk orang Melayu ke tidak, tanah-tanah orang Melayu ni akan dijual. Itu bukan dia jual juga. Menunjukkan bagaimana dia punya fikir tu. Mana dulu kita boleh fikir tak? Bayangkan Nabi yang nak bawa wahyu ni untuk manusia sampai hari kiamat. Berat. Bagaimana? Menunjukkan apa dalam Allah letak pada Nabi ni untuk nak menerima wahyu ni, sehingga Nabi nak pergi Isra Mi'raj tu dibelah dada. Dibelah dada. Bagaimana kepahaman? Dan Al-Quran ni tuan-tuan, kita kalau nak masuk satu ilmu yang itu pun kita dah bingung lah. Orang tak biasa masuk matematik. Sahabat saya Profesor Mazlan tu, dia mengajar kat UTM. Kali ada hal dengan saya, tiba-tiba dia kata, dia ada satu kelas lagi tak itu, boleh tak tunggu kan, kami janji dah. Okey, dia kata you masuk kelas, tunggu kat kelas boleh. Dia kata ayo masuk dan nak tengok. Dia mengajar matematik kan, Profesor matematik kan? Pening tak kerti apa saya. Dia tak tulis X apa, buat panjang tu laju je. Tak betul apa benda dia cakap. Anak murid tanya pun XX, ayah buat XX apa, tak tahu. Saya tahu XXX ya. Kalau pilih XX, apa benda? Itu baru satu ilmu yang dunia punya tuan-tuan. Ni yang Nabi bawa ni perkara yang merangkumi Al-Quran ini, merangkumi kehidupan manusia. Siapa yang baca Quran, amal Quran, dia jadi bijak. Siapa faham Quran, faham kita setakat mana. Kita tengok tafsir Ibn Katsir tu, faham betul Ibn Katsir. Dia ambil daripada sahabat, riwayat-riwayat tu sampai ke Ibn Abbas, sahabat-sahabat Abdul Mas'ud semua kan. Bagaimana Abdul Mas'ud, sahabat-sahabat menerima berwahyu pun bijak. Sahabat-sahabat ni bukan keseluruhan Nabi, sahabat-sahabat menerima daripada Nabi, sama ada wahyu Al-Quran atau wahyu hadis Nabi kan. Sahabat melihat, beramal dengan sangat bijak. Dan kita kalau sebut sahabat, tak ada lah. Orang kata bijak sahabat memahami kan. Bukan kata sahabat tabi'i yang dapat daripada sahabat. Bijaknya. Contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik kan. Kita tengok baca kitab dia pun tak faham kan. Lepas tu Imam Syafi'i, kita kata sampai kita pasal Syafi'i pun tak baca direct pada kitab Al-Um yang karangan Imam Syafi'i kan. Ada tak sesi belajar kitab Al-Um? Tak belajar. Sebab nak tahu method Syafi'i, bagaimana bijaknya. Lala kita baca apa? Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan ambil daripada kitab Al-Um terus. Menunjukkan daripada apa? Daripada Syarah Muhadzab. Ada kitab majmuk dia. Menunjukkan hebat. Tuan-tuan bayangkan bagaimana nak terima. Kalau istilah kita kata, kalau buat masuklah apa yang ada kat kepala Nabi, kepala kita gila kita. Tak boleh jeng lah kata jeng. Kita cuba kita baca kitab-kitab ulama-ulama kita. Ni Bukhari ni tuan-tuan, orang kaji sampai sekarang tak habis juga. Bukhari ni mendatangkan hadis-hadis Nabi. Nak ceritakan tentang wahyu ni, nanti kita akan jumpa metod Bukhari. Nak faham ulama-ulama, sehingga Ibn Hajar sekarang ni karang kitab kan.
Kalau kitab Fathul Bari, syarah Bukhari, kan? Tak habis-habis. Kemudian orang karang kitab lah, syarah kitab Fathul Bari pula lagi. Lepas tu ulama lain pula karang lagi syarah Bukhari. Banyak ulama-ulama. Tak habis-habis. Baru Bukhari. Lepas tu orang buat syarah kitab kitab dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, karang kitab semua. Punya luas. Bayangkan apa yang pada Nabi itu. Untuk nak memahami apa yang difahami oleh Nabi. Orang yang karang hadis Nabi ni, yang sebab syarah hadis Nabi ni, tak kira daripada program dia tulis pun, otak dia nak membelah masalah, nak menyelesaikan masalah dengan hadis pun dia perah, kita rasa hebat. Kita rasa hebat, kan? Bayangkan ilmu yang macam mana, tak habis-habis. Keluasan menyelesaikan bukan masalah akhirat. Akhirat tentunya dunia. Pakai metod apa yang nak faham apa yang Nabi nak sampaikan. Bayangkan apa yang Nabi sampaikan kepada kita tu. Ya Allah, dengan kasih sayang Nabi, kerisauan Nabi kepada kita tu, disebabkan oleh sahabat. Datang ke kerisauan sahabat pun risau tentang umat ini, sehingga mereka ni sampai lautan pun diseberangi, nak sampaikan agama ni kepada orang-orang sampai ke Afrika, sampai ke ladu hujung dunia. Sahabat pergi lagi sampai ke sebelah Asia ni pun. Sebab kerisauan mereka memahami apa kehendak Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Apa yang Allah hendak, apa yang Nabi hendak. Kerisauan dia. Macam kita lah anak hilang, kan? Tuan-tuan boleh tidur tak? Kadang-kadang itu buat anak seorang hilang, fikir abang anak kita je. Tuan bayangkan satu pelatuk mulu, usia penduduk dia risau. Dia risau atas dia punya karya dia, kan? Macam mana? Macam mana wakil rakyat pula? Tapi sekarang tak tahulah, wallah alam dia risau ke tidak. Kalau risau tak jadi Covid ni. Kita kata contoh, kalau orang yang bertanggungjawab. Kalau risau, Covid tak ada. Kita risau. Kita risau. Yelah, kita risau kita je. Kadang kita tak risau orang lain. Itu contoh. Kita bayangkan satu orang pemimpin, kita kata macam mana Sayyidina Umar, kan, risau. Tuan bayangkan sampai kerisauan ini kepada Nabi. Kerisauan Nabi, Nabi fikir sampai kiamat. Oh, kalau bagikan kita sikit je, bengong kita kerisauan tu. Itu bukan kata kerisauan kita. Kita kalau ambil kerisauan kita kata yang jauh lah, kan, nak memahami ni. Imam Nawawi lah, jauh lah. Imam Nawawi ni jauh. Macam ini dah 200 lebih Imam Nawawi ni. Yang ulama-ulama yang 600, 700 hijrah, lepas tu hijrah ni, kita fikir Imam Nawawi ni, tuan-tuan, dia tulis kitab, tuan-tuan, tak sampai tak dan kahwin punya risau. Tulis kitab. Orang datang nak sembang dengan dia, datang nak ada urusan macam mana, dia bagi kitab, suruh baca kitab. Untuk mana jangan kacau aku lah, dia tulis. Imam Nawawi. Tapi tuan bayangkan, umur 40 lebih sikit, meninggal. Hidup dia dengan menuntut ilmu, lepas tu mengarang kitab. Dan kitab dia, tuan-tuan tengok punya keberkatan dia. Siapa? Kalau hadis 40 kat sini lah kita kenal Imam Nawawi, tak kenal di 40 lain. Padahal banyak ulama-ulama karang kitab hadis 40, kan? Berapa banyak kitab Riyadhus Shalihin, kan? Nampak itu, tapi berapa banyak. Dan dia karang kitab tu, tuan, macam tak habis-habis. Ibn Jauzi, Ibn Qayyim, dia karang. Okay, kalau dengan logik kita sekarang, dia ni orang ke apa? Itu baru zamannya ke 700, 800 hijrah. Tuan bayangkan orang dulu baca Imam Syafi'i. Tuan bayangkan waktu tu pengumpulan. Ingat senang kalau kita al-um. Sehingga kita nak faham pun, kita kena ambil ulama-ulama yang faham, mengambil, menunjukkan tingginya ilmu. Ada tak kitab-kitab lain? Tuan tengok macam kitab-kitab macam Bible, apa semua, Taurat. Ada orang buat syarah, kan? Syarah lebih syarah kan lebih nampak mengaruh. Itu kena bedal kat Zakir Naik tu, kalau dia jawab. Dia lagi lama. Ada tak? Tak ada. Orang macam Zakir Naik seorang boleh bedal semua, pok-pok dia pun semua boleh. Zakir Naik, kata bayangkan kalau Imam Syafi'i ada, Imam Nawawi ada. Bayang. Di sini kita boleh mengenali maknanya yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kepada kita ni. Kenapa kita jadi bodoh? Minta maaf lah, saya guna perkataan tak cantik sikit. Sebab apa saya kata bodoh? Kita asyik tipu kat orang kafir, kan? Kita jadi bodoh. Dalam misalnya Covid ni pun, ya Allah, saya 2 malam lepas kita dah cerita buat Covid, kata dia nak salam. Saya ni masalah, ada sahabat-sahabat dia nak salam. Bila salam saya buat gini, kan? Ustaz, cik, tu tengah-tengah makan, dia usuk tu malam lepas isyak.
Tak tahu saya dah lapar balik kuliah. Tak ada. Tahulah kuliah sekarang kan tak ada dekat surau, tak ada makan dekat surau. Jadi cari kedai. Baru hari ni cakap. Tak gurau je. Tapi memang sebenarnya bagus, tak ada pun. Jadi saya kebetulan petang tu tak makan, pergilah makan kedai. Bagus juga ada ni rakam tu. Kalau sahabat tu apa ni dengar malam tu tak sempat sebab saya malam nak jawab. Kan? Sebab bila saya buat gini dia tu Ustaz, nak cakap sikit Ustaz jangan terpengaruh sangat dengan Yahudi. Kenapa? Yahudi ni COVID ni sebenarnya mainan Yahudi je. Dia nak jual aku emas tu biar banyak. Saya fikir aku nak jawab ke tidak. Padahal kita tahu Trump tu kena dah. Itu bapak Yahudi pun kena. Kenapalah kita ni, minta maaf, yang cakap ni orang yang surau masjid ni, dia nak nasihat kita seolah-olah ni peliknya. Sedangkan kalau dia belajar betul-betul bab penyakit ni yang COVID ni, zaman Nabi dah cakap dah. Bukan baru, orang Islam kenal dulu. Suatu kita kalau kena, kita orang yang amal agama Islam betul, penyakit dia dia tidak beri mudarat kepada orang Islam lama. Sekejap dapat sebagai pengampunan. Kau kafir tu, kita kata orang Amerika bijak, semua bijak. Apa bijak Kelang pening kepala dia. Sampai presiden dia pun mula memang kena kat dia. Tak, ini kita contoh, kita Islam. Sebab Nabi dah ajar kan, suruh kuarantin. Nabi ajar. Mana pada mana? Hadis. Mana satu dalam kehidupan kita ni yang ditinggalkan kita tak reti. Mana ulama-ulama kita tuan-tuan, dia perah daripada apa? Sebab ada dalam mereka Al-Quran dan hadis Nabi. Bila Al-Quran dan hadis Nabi dan mereka faham apa dikehendak Allah dan Rasul melalui apa yang dibuat oleh Nabi, apa dibuat sahabat Nabi. Maka ulama-ulama ini mereka meriwayatkan hadis dan mereka memahami hadis. Bukan riwayat saja, bukan macam burung kakak tua. Kita ni hafal tak faham apa kan. Dia ni mereka buat syarah lagi. Bila terkumpulnya 3 kurun terbaik ini hadis-hadis sampai kepada Bukhari semua, ulama-ulama ni kemudian, sebab tu kadang-kadang saya nak cerita jugalah bagaimana kesalahfahaman kita tentang ada di antara kita dia kata apa bila kita cerita ni, apa kita lebih hebat pada Imam Syafi'i Hanafi yang Bali ke? Kan bila berlaku perbezaan pendapat, apa ulama sekali lagi hebat ke? Silap tuan-tuan. Sebenarnya kehebatan ulama-ulama yang ada kemudian sehingga 700, 800 hijrah, sehingga 1000 hijrah, 1100, sehingga kita ni yang kata hebat bukanlah lebih hebat pada ulama-ulama dahulu, tabi'in wa tabi'in. Tetapi kehebatan mereka ialah kerana mereka ambil daripada orang yang hebat dahulu. Kalau mereka yang tidak bongkar, ulama sekarang tak tahu. Mereka ambil daripada suatu, kita petik kalam siapa? Kalam Imam Syafi'i, kalam Imam Hanafi, kalam Imam Malik, kalam Muhammad bin Hanbal, kalam Bukhari, kalam Tirmizi, kalam daripada kitab-kitab mereka. Sebab apa? Mereka tinggalkan kitab. Dan kitab tu pun yang mereka tinggalkan disyarah lagi, lebih detail lagi. Daripada kepahaman kombinasi pula, kombinasi Syafi'i, kombinasi Maliki, Imam Malik, kombinasi Imam Ahmad bin Hanbal, kombinasi ulama-ulama yang lain. Jadi kombinasi itu menyebabkan ulama-ulama kemudian menjadi lebih detail sebab maklumat itu lebih luas. Sebab telah orang kata senang diperah oleh orang dulu. Dan perah dia kalau santan lagi perah, lagi kurang. Kali kedua lagi kurang. Tapi Al-Quran ni lagi perah, dia sebab banyak, dia tak habis. Perahlah macam mana sampai kiamat pun ilmu Al-Quran hadis ni tak akan habis. Muncul kepahaman. Ada tak orang berhenti belajar Quran, tafsir Quran? Nak keluar tafsir kan? Lebih detail. Bila zaman moden dia tafsir, kena pula dengan zaman moden. Yang dulu zaman imam tu tak pernah jumpa kan. Contoh beginilah, saya bagi contoh. Ini dalam memahami hadis, kita kena cerita sikit. Memahami hadis, kalau pada orang yang tidak memahami Al-Quran, contohnya kita kata Mu'tazilah, dia tolak hadis tak Isra Mi'raj. Mana mungkin Nabi pergi sampai kuat. Sebab tu adalah unsur-unsur yang sesat kata Nabi sebenarnya dia mimpi Isra Mi'raj tu dalam mimpi. Sebab apa? Tak logik lah Nabi sampai ke atas pada bulan bintang atas. Tuan-tuan, nak pergi Arash ni tuan-tuan, Sidratul Muntaha tu atas pada bulan bintang, planet-planet ni tuan-tuan.
Ni yang tuan-tuan kata marif bima sakti, tak atas lagi. Atas langit ketujuh ni tuan-tuan. Aras-aras. Logik tak? Kita sekarang kalau logik ni, kalau sekarang ada yang tahu nasabah ke, takkan tak pakai apa ni astronot sampai ke bulan pun kena pakai gini agak logik. Kan kalau ikut logik akal. Tetapi bila ini wahyu yang diceritakan dalam Quran, dia cerita dalam hadis, kita sebagai beriman kita percaya. Tapi bagi orang Mu'tazilah, dia tak percaya. Kalaulah kita biarkan ulama-ulama sunni ni tidak menjadi benteng kepada mereka sesat ni, lama. Kalau Arab ke Mu'tazilah, hadis-hadis tu dibuang habis lama dah. Peristiwa Nabi dibelah, dia akan kata matilah, takkan belah Nabi zaman tu kan. Zaman itu mesti dia kata matilah Nabi dibelah. Tapi kita yang kemudian ni, nampak tak? Apa peliknya? Apa peliknya? Kan orang dah pergi hantar satelit semua kan, kita sendiri tahu. Tapi itulah, bila zaman saya kat pondok dulu tahun 70-an, bila saya cerita pergi ke bulan kan, terus cap kapir, cayur kapir pun. Sudah kita tak berani. Habis kapir. Lepas tu yang saya pelik, inilah pengalaman lah cerita. Yang peliknya bila ustaz cakap bumi ni atas tanduk lembu, saya lagi pening masa tu. Saya pula pening. Di atas lembu, atas perut lembu. Lembu tu atas perut ikan nun. Lagi pening saya. Yang tu dia suruh aku percaya pula. Nampak tak? Sebab kita tak nak keluar daripada kepompong. Jadi kita sangka itu agama. Sebab apa? Sebab kita tidak jumpa. Kita tidak jumpa penjelasan-penjelasan orang bijak pandai dalam Islam. Dan orang Islam sendiri belajar ilmu-ilmu logik ni. Tak salah ilmu logik, tapi jangan jadi Mu'tazilah. Bab agama jangan pakai logik. Bab agama, bab kehidupan dunia, contoh nak tinggal logik. Jangan. Bab agama jangan. Bab agama itulah takkan logik. Tapi sekarang yang orang dulu panggil tak logik, belah dada Nabi, sekarang tu logik tak? Logik. Bukan kata belah dada je. Sekarang tu tukar jantung, tukar bawah pinggang. Kita tak pelik, ada pelik tak? Tukar. Dulu waktu saya kecil dulu, kalau kata dah jantung, dahsyat ni. Belah tukar bawah pinggang lagi, percaya ke tidak ni? Mula-mula datang teori boleh tukar kot. Jantung lembu bubuh kan kuat ke, macam-macam waktu tu dengan ilmu yang tak ada. Tapi sekarang apa pelik? Kita boleh tengok live orang belah, orang operation boleh tengok live. Kan ngeri je dia. Nampak? Sebab Allah bagi akal ni. Tapi akal tidak boleh capai perkara-perkara yang lain. Sebab tu ini wahyu ini adalah perkara yang lain. Wahyu ialah perkara yang lain. Maka kita kena memahami wahyu dan seperti mana yang disampaikan oleh Nabi SAW yang daripada Allah SWT melalui perantaraan Jibril. Kan bila kita macam tu kan kemas. Kemudian kita orang beriman, iaitu yang menyampaikan ini adalah pencipta manusia, yang mencipta alam ini. Huwallahu allazi la ilaha illa wal alimul ghaib wasyahadah, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Allah yang cipta. Yang gaib ni Allah yang cipta. Allah yang menjadi, yang mengatur. Maka dia beritahu pada kita melalui kalamnya kepada Nabi, Rasul, yang menyampaikan kepada kita untuk keselamatan kita. Bagaimana kita orang beriman boleh menolak? Itu satu kepelikan. Ini penting iman. Kalau tak ada iman, jadilah macam Mu'tazilah. Yang Syiah dia reka balik. Bila kita reka hadis-hadis palsu, itu jadi rosak macam Syiah. Sebab tu ada ulama-ulama, contohnya ulama-ulama dia bagi-bagi kaedah lah. Macam Bukhari, dia start dengan kitab Al-Wahyi. Kitab macam Tirmizi, dia start dengan Taharah. Ibn Majah dia start dengan apa? Tentang sahabat. Tentang sahabat Nabi. Kenapa dia mula sahabat? Kita fikir, tengok Allah atur seolah-olah begitulah. Dia tak ada. Ulama-ulama ni main peranan dia. Sudut dia jaga sebelah sini, jaga sebelah sini, jaga sebelah wahyu, ni jaga segi taharah amalan. Di sini start setengah ulama dia mulakan kitab dengan innamal amal binniyat, tentang niat. Kan? Yang ni sahabat dia kan Ibn Majah dia mula dengan sahabat. Sebab dia nampak dah orang akan burukkan sahabat supaya nak rosakkan agama. Sebab apa? Sebab sahabatlah yang menjadi penerus sebab Rasulullah wafat nak sampaikan agama ni. Bila orang burukkan sahabat, kita ragu-ragu dengan sahabat, maka mudahlah kita ragu dengan wahyu, iaitu Al-Quran yang dibawa oleh sahabat daripada Nabi. Nampak tak?
Dia punya halus ni. Ulama-ulama main peranan. Mereka ni seperti pertahanan kan, jaga sudut-sudut. Jadi kita ambil lah. Jadi kita sampaikanlah kepada masyarakat. Ini sudut-sudut sahabat. Mereka hebat keutamaan apa yang mereka bawa. Itu sebagai pengenalan lah tuan-tuan. Sebab pentingnya ilmu wahyu. Sebab saya perhati sebenarnya di mana tempat saya mengajar, saya tanya pernah tak ajar kitab ni, baik Puncak Alam, baik mana, tak ada. Saya mulakan Puncak Alam dekat surau tempat saya sendirilah. Karya saya Alam Suria, saya mula dengan kitab ni wahyu. Tapi saya kombinasi dengan kitab riwayat dirayah. Sebab riwayat dirayah ni pun dia akan datangkan dalil daripada hadis juga. Jadi kita kombinasikan. Sebab ialah bila tempat baru dia akan datanglah fitnah-fitnah. Bila saya bongkarkan perkara-perkara yang bagi masyarakat dah lama di dalam masyarakat, dia akan kata saya menghina ulama. Kalau saya kongsi sikit lah, beberapa hari lepas mereka komplain juga dekat anak murid saya juga. Dia kata Ustaz Ramli ni kuat hina ulama. Saya kata kenapa pula? Rupanya dia orang ingat bila dah tak suka gitulah. Dia kata saya hina Imam Ghazali. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah ni. Saya pun mula tak ingat. Kemudian bila ada kritik, saya ingatlah. Mungkin lama dah, saya rasa 7-8 tahun dulu atau 10 tahun, saya pun tak ingat dah. Tapi saya ingatlah cerita tu, saya pernah kritik. Yang kisah orang mengajar tasawuf. Dia kata Imam Ghazali ni satu hari dia berguru lama dengan satu guru dia ni. Satu hari guru dia nampak janggut Imam Ghazali basah. Kenapa janggut kau basah? Dia kata dia sental tandas pakai janggut. Kan? Maka untuk guru dia kata kau dah tamat belajar dengan aku. Sebab apa? Bila kita dah sental tandas pakai janggut, mana kita dah tak ada rasa besar diri, kan? Dah tak ada rasa standard dah kita. Kita tak rasa standard, kita nak pegang tangan pun kita geli dah. Kalau kita rasa kita standard. Tapi ini dengan janggut memang dahsyat lah. Saya kata cerita tu mengarut. Sebab apa? Cuba kita fikir, ini saya ajar satu kaedah cara berfikir. Pertama, zaman Imam Ghazali ni wafat tahun 505 Hijrah. Itu penting tahun tu. 505 Hijrah ada tak tanda siram macam kita? Pertama, kita nak tanya dulu. Tak ada kan? Lepas tu kita buka kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Dia berceritakan tentang bab adab tandas, bab taharah. Kan? Dia cerita. Kenapa Imam Ghazali cerita bab batu, bawa batu, kan? Istinja. Kenapa dia istinja? Sebab air keluar. Air tu untuk apa? Ambil wudu. Kan? Kita di dalam buka Malaysia ni, tak saya kata sekarang. Waktu bapak kita dulu, pernah tak bapak kita bawa batu lepas pergi tandas? Walaupun masa tu adalah tak ada tandas siram pun, kampung kan, dia gali-gali ataupun dua lubang, lepas tu lama dia gambar. Ada tak bawa batu? Tak ada, sebab ada air kan, air perigi, pokok, tak ada paip pun. Tak ada. Lepas tu tak nak tengok siapa bawa batu kat sini lagi lah. Takkan bawa batu masuk dekat tandas tu, batu. Bawa batu sendiri. Bawa batu sendiri. Lepas tu kita pakai logik lah. Kemudian cerdik kata Imam Ghazali, katalah kalau ada, walaupun tak ada, kita kata kalau ada, sental dengan janggut. Lepas tu janggut tu kena basuh kan. Lagi banyak pakai air. Sebab janggut pakai buat sembahyang. Ini bagi tuan-tuan, cerita ni kita cerita kat masyarakat atas nama tasawuf. Apakah kita puji Imam Ghazali ke untuk Imam Ghazali sebuah agak-agak? Kita kata Imam Ghazali bodoh lah. Ini kita sebab apa? Kita tak boleh berfikir. Sebab tu saya ajar kaedah dulu. Yang berapa lama saya kat sini saya ajar kaedah tu. Kaedah tu berfikir, dirayah dia tu. Riwayat siapa cerita? Imam Ghazali cerita ke? Tak ada. Habis cerita dirayah dia tu Imam Ghazali. Cerdik-cerdik Imam Ghazali kalau kitab Ihya-Ulumuddin berapa jilid tu, kitab macam kitab menjadi rujukan kan? Sehingga orang panggil dia Hujjatul Islam. Tiba-tiba macam tu ya taraf Imam Ghazali. Tak tuan-tuan, banyaklah cerita Imam Syafi'i pun banyak kau cerita. Sebab tu kita akan jumpalah, saya akan sentuh sikit-sikit tentang Imam Abu Hanifah. Cerita tu konon nak puji, tapi sebenarnya bila tak kena betul, kita jadi keji sebenarnya. Begitu juga kisah kalau di Kelantan, Tok Kenali berak atas beca. Tapi penarik beca tu tak marah. Waktu tai tu jadi wangi. Ada pula tai jadi wangi. Takkanlah wali berak atas beca. Cubalah fikir, ni puji ke keji?
Wali apa berak sampai jawab? Tak, saya pun tak faham lah. Kita ni nak bawa kepada masyarakat ni, nak bawa kepada apa? Ilmu gaib. Ni sebab tu lah, sebab tu saya nak cerita ni sikit ni. Kenapa kita nak kitab ini? Kita akan menafikan hujah-hujah orang yang dia dapat ilmu daripada Allah SWT tentang syariat, reka atau amalan ni kan. Sehingga kita akan meninggalkan amalan yang dibawa oleh Nabi, yang diamalkan sahabat-sahabat Nabi. Sebab dah ni dia kata terima Nabi. Makna wahyu, dia mudah sipir dia. Kalau nak agama, dia mesti daripada wahyu. Dunia tak payah tuan-tuan tunggu wahyu pada Allah Ta'ala nak reka benda-benda. Macam Tuan Tunusi kita, dia arkitek, tu wahyu dulu nak reka design ni, kena tunggu wahyu dulu. Tak ada. Itu buat dunia, buat amal. Jadi kena kenal pada kitab wahyu. Maka kita kena kenal lah wahyu tu bagaimana diturunkan, keadaan dia sebenar. Banyak ni tuan. Ini yang sebab tuan-tuan ni contoh itu, tapi saya sajalah tu ni. Nota-nota dia ni banyak lagi ni waktu ayat ni. Ni kalau tak tahu bila lah. Kalau panjang tak tahulah kita habis ke saya habis dulu. Tak tahu. Moga-moga tuan-tuan. Saya ingat dah isyak dah kot. Kita ini boleh tutup. Nanti ni yang tak dua nanti saya tengok dia. Tapi saya kena itu dulu. Jadi kita tutup. Ada soalan tak? Tapi saya isyak ni macam PKP ni kan. Kalau tanya lepas solat lah sini. Kalau kitab dia terus dia tebal lah, dia bahasa Arab dengan dia bahasa Urdu. Tapi kalau baca tu lagi rasa berat. Yang ni pun dah rasa berat. Jadi insyaAllah kita tutup tasbih subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebab tu dia syarah dia terus. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.